Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami yang terdiri daripada saya, Nur Adilah binti Abdul Razak, dan dua orang kawan saya iaitu Nurul Atifah binti Muhammad Asri dan Fatih Nur Izzati binti Arif Fazilah ingin membentangkan tentang isu penyelewengan akidah yang bertajuk ajaran taslim atau dikenali sebagai ajaran Haji Ahmad Matahari. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada isi kandungan. Pada pembentangan kali ini, kami membahagikan isi pembentangan kami kepada 6 bahagian. Yang pertama ialah definisi, yang kedua latar belakang, yang ketiga ciri-ciri ajaran taslim, yang keempat bukti, yang kelima kesan atau langkah mengatasi, dan yang terakhir ialah penutup. Baiklah, yang pertama sekali mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan penyelewengan akidah. Maksud penyelewengan akidah dapat ditakrifkan sebagai, menurut Engku Ahmad Zaki 2007, istilah penyelewengan akidah merupakan satu ungkapan yang cuba menggambarkan bentuk akidah yang sudah menyimpang atau tidak menurut landasan atau perintah yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, maksudnya kat sini, penyelewengan akidah ni merupakan satu ajaran yang bertentangan dengan agama Islam dan ia juga bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Berikutnya, mari kita lihat latar belakang isu ajaran taslim. Latar belakang isu ajaran taslim atau ajaran Haji Ahmad Matahari merupakan ajaran sesat yang tertua di Malaysia. Pengasas ajaran ini adalah Haji Muhammad bin Syafi'i atau lebih dikenali sebagai Haji Ahmad Matahari. Ajaran ini mula diamalkan oleh penduduk-penduduk di Kampung Seronok Bayan Lepas, Pulau Pinang. Setelah itu, ia berkembang luas ke beberapa buah negeri seperti Kedah, Perak, Negeri Sembilan dan lain-lain lagi. Haji Muhammad bin Syafi'i dikenali sebagai Haji Ahmad Matahari kerana dikatakan beliau mampu mengawal pergerakan matahari. Jadi, disebabkan inilah beliau telah digelar Haji Ahmad Matahari kerana beliau mampu dan berupaya dalam menentukan arah matahari. Diceritakan juga bahawa beliau pernah menang dalam pertaruhan dengan pegawai Inggeris dalam menentukan waktu yang tepat tenggelamnya matahari. Peristiwa ini berlaku sebanyak 2 kali dan disaksikan oleh orang ramai termasuklah pengikut beliau. Baiklah, seterusnya kita bergerak kepada faktor berlakunya ajaran sesat di Malaysia. Yang pertama, pengaruh hawa nafsu. Masyarakat mudah terpengaruh dengan perkara yang merosakkan iman. Seperti yang kita tahu, sesetengah golongan masyarakat merebut untuk mendapatkan harta, pangkat, nama demi kepentingan diri mereka sendiri. Disebabkan itulah mereka cenderung untuk mewujudkan beberapa ajaran sesat di Malaysia. Seperti ajaran taslim. Faktor berlakunya ajaran sesat yang kedua ialah ketaksuban yang melampau. Ketaksuban yang keterlaluan dalam ilmu agama tanpa berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah serta syariat Islam membawa kepada kesesatan yang nyata. Maksudnya di sini, ketaksuban yang melampau. Sesetengah golongan terlalu taksub dengan agama tetapi tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Disebabkan inilah mereka mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat yang wujud di Malaysia kini. Yang ketiga, jahil dalam ilmu agama. Bertindak tanpa ilmu akan membawa kesesatan kepada orang lain. Kesannya, timbullah pelbagai penyelewengan yang boleh menjejaskan martabat agama Islam. Dalam hal ini, sesetengah golongan masyarakat ini, mereka jahil dalam ilmu agama. Mereka bertindak tanpa ilmu dan tanpa mendalami ilmu dengan lebih mendalam. Kesannya, ianya membawa kepada pelbagai penyelewengan dan ajaran-ajaran sesat yang boleh menyesatkan manusia daripada ajaran Islam yang sebenar. Yang terakhir ialah faktor berlakunya ajaran sesat di Malaysia, amalan tradisi masyarakat. Masyarakat mengikut sesuatu amalan dari satu generasi ke generasi yang lain
tanpa mengkaji dan meneliti terlebih dahulu kesahihannya. Seperti kita tahu, ajaran-ajaran sesat yang wujud pada hari ini juga merupakan amalan tradisi sesuatu masyarakat. Masyarakat ini mereka mengikuti amalan tradisi mereka tanpa menyemak dahulu kesahihan sesuatu amalan tersebut. Jadi jelaslah di sini faktor-faktor ini telah mendorong masyarakat dalam cenderung terlibat dalam ajaran sesat di Malaysia. Baiklah, mari kita lihat apakah ciri-ciri ajaran taslim. Ciri ajaran taslim yang pertama ialah mempercayai solat hanya berdasarkan niat semata-mata dan tidak perlu melakukannya secara sempurna. Sedangkan dalam Islam, solat harus melalui 3 rukun utama, iaitu rukun qawli, rukun fi'li dan rukun qalbi. Tetapi dalam ajaran taslim ini, mereka hanya menekankan rukun solat, rukun qalbi, iaitu dengan niat mereka sudah memadai menunaikan solat. Ini jelas bahawa ianya bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar. Ciri ajaran taslim yang kedua ialah pengikut bagi ajaran ini bertindak menolak 8 buah hadis mengenai peristiwa Isra' dan Mi'raj Rasulullah, iaitu hadis mengenai pensyariatan menunaikan solat 5 waktu dan menganggap hadis tersebut adalah rekaan ulama semata-mata. Dalam hal ini, ianya bertentangan dengan ajaran agama Islam yang sebenar, kerana umat Islam wajib mempercayai Al-Quran dan As-Sunnah dan berpegang teguh dengan kedua-duanya. Ciri ajaran taslim yang ketiga ialah Haji Ahmad Matahari mengiktiraf dirinya sebagai pengganti Rasulullah selepas baginda wafat. Ciri-ciri ajaran ini amat bertentangan dengan agama Islam yang sebenar, kerana manusia tidak layak untuk mengganti tempat Rasulullah. Dalam hal ini, Haji Ahmad Matahari ini juga menganggap dirinya sebagai khalifah dan setelah beliau meninggal dunia, keturunannya yang lain pula diangkat sebagai khalifah. Oleh itu, ianya jelas menunjukkan, ciri-ciri ini menunjukkan ianya amat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar. Baiklah, seterusnya saya Nurul Atifah binti Muhammad Asri akan menyambung menerangkan mengenai ciri-ciri ajaran taslim. Ciri yang keempat ialah ajaran ini beranggapan kitab Al-Quran adalah karangan manusia, manakala mushaf yang sebenar dan asli hanya dimiliki oleh Rasul di Pulau Pinang. Hal ini jelas menunjukkan bahawa ajaran ini bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar. Hal ini kerana kitab Al-Quran ini merupakan wahyu daripada Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran ini bukan merupakan karangan manusia dan tidak pernah dimiliki oleh mana-mana Rasul selain daripada Rasulullah SAW sendiri. Ciri yang kelima ialah mereka turut menyatakan bahawa pelaksanaan haji dikira sah dan sempurna apabila seseorang itu selesai mendaki Bukit Payung di bayan lepas Pulau Pinang. Hal ini juga menunjukkan suatu ajaran yang bertentangan bahawa bahawa ibadah haji itu boleh dilaksanakan di Malaysia. Hal ini salah sebab ibadah haji ni hanya boleh dilakukan ketika di satu tempat saja, iaitu di Mekah Al-Mukarramah. Ciri yang keenam ialah mengharuskan perzinaan melalui konsep nikah batin. Seperti yang kita ketahui, ajaran Islam yang sebenar amat menegah dan mengharamkan perzinaan ke atas setiap umat Islam. Seterusnya, ciri yang ketujuh ialah ajaran ini menganggap Haji Ahmad Matahari sebagai pemimpin yang maksum. Maksudnya kat sini, Haji Ahmad ni dia menggantikan Rasulullah. Rasul kan seorang yang maksum. Rasulullah sendiri, Nabi Muhammad, ialah seorang yang maksum. Kat sini ajaran ini juga mengatakan Haji Ahmad Matahari ni seorang pemimpin yang maksum. Hal ini bertentangan ya. Sebab apa? Sebab tidak ada seorang pun manusia yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Maksum kat sini membawa maksud tidak pernah melakukan dosa. Setiap umat manusia ini pernah melakukan dosa kecuali Rasulullah sahaja, kerana baginda seorang yang maksum. Ciri yang terakhir ialah
tidak mempercayai kewujudan perkara-perkara ghaib seperti syurga, neraka dan hari kiamat. Okey, ajaran ini tidak mempercayai perkara-perkara ghaib ataupun perkara sam'iyat seperti syurga, neraka dan hari kiamat ini. Okey, kita sebagai umat Islam, kita perlu mempercayai perkara-perkara ghaib walaupun kita tidak pernah melihat dengan mata kasar, tapi kita wajib mempercayai wujudnya syurga, neraka dan hari kiamat. Berdasarkan ke-8 ciri ini, jelaslah bahawa ajaran taslim yang dipelopori oleh Haji Ahmad Matahari adalah terpesong dan menyeleweng dari landasan akidah Islam yang sebenar. Kat sini jelaslah menunjukkan ciri-ciri yang daripada adilah terang tadi, sehinggalah yang terakhir ini. Ciri-ciri ini mengandungi unsur-unsur yang melampaui batas dan sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Seterusnya saya akan menerangkan tentang bukti-bukti kewujudan ajaran taslim. Okey, seterusnya ialah saya akan menerangkan tentang bukti kewujudan ajaran taslim ini. Okey, bukti yang pertama ialah dapat kita lihat sehingga kini masih lagi wujud rumah pengasas ajaran Haji Ahmad Matahari. Okey, rumah pengasas ni seperti mana yang kita lihat, di atas bumbung rumah tersebut terdapat lambang matahari sendiri yang menunjukkan ajaran asas, iaitu yang bersumberkan matahari. Okey, berdasarkan gambar kedua pula dapat kita lihat bahawa sehingga kali ini terdapat pengunjung-pengunjung yang datang ke kampung seronok di Bayan Lepas, kampung pengasas ini sendirilah, iaitu kampung Haji Ahmad di kampung seronok Pulau Pinang. Mereka melawat bukan untuk tujuan penyembahan ataupun upacara-upacara yang untuk mengikut mazhab Haji Ahmad Matahari ini, tidak, tapi mereka hanya untuk melihat kesan-kesan peninggalan rumah pengasas bagi ajaran sesat, iaitu Haji Ahmad Matahari. Okey. Seterusnya ialah bukti yang ketiga berdasarkan Keratan Akhbar M-Star, iaitu pada 9 Ogos 2009 yang bertajuk 20 pengikut ajaran sesat ditahan. Okey. Dalam berita tersebut mengatakan bahawa anggota kumpulan ini ditahan atas kesalahan mengajar tanpa tauliah dan dikesan menyebarkan dakwah yang bertentangan dengan Islam. Hal ini telah membuktikan bahawa ajaran yang mereka lakukan ini adalah sesat dan terpesong. Hal ini menunjukkan bahawa ajaran sesat ini memang benar-benar berlaku di Malaysia. Terdapat pelbagai jenis ajaran sesat, antaranya ialah ajaran taslim. Ajaran taslim ni merupakan ajaran yang paling tertua, ajaran sesat yang paling tertua di Malaysia. Saya, Fatin Nur Izzati, akan meneruskan pembentangan berkaitan dengan kesan ajaran sesat. Tidak dapat dinafikan, pengaruh ajaran sesat membawa kesan yang amat mendalam terhadap diri individu, masyarakat dan juga negara. Kesan ajaran sesat kepada individu. Yang pertama, menyebabkan akidah seseorang individu rosak. Seperti yang kita sedia maklum, akidah merupakan satu elemen yang sangat penting dalam kehidupan seseorang Muslim. Sekiranya akidah seseorang itu rosak, maka kehidupannya juga akan turut terjejas. Contohnya, ciri dalam ajaran taslim yang mengharuskan perzinaan. Perkara ini akan membawa kepada kerosakan akidah dalam hidup seseorang. Yang kedua, ajaran sesat turut membawa kepada pengabaian tanggungjawab sebagai seorang suami, isteri, ibu ataupun bapa. Setiap ahli keluarga mempunyai peranan masing-masing dan tanggungjawab masing-masing dalam kehidupan. Sekiranya terdapat salah seorang ahli keluarga yang mempercayai sebarang ajaran sesat yang dalam kehidupan seharian, maka perkara tersebut akan membawa kepada pengabaian tanggungjawabnya kerana mereka lebih mementingkan amalan ataupun kepercayaan dalam ajaran sesat masing-masing. Yang ketiga, tindakan dan kelakuan seseorang individu itu menjadi tidak moral ataupun tidak rasional. Maksud tidak rasional di sini maksudnya pemikiran seseorang itu tidak wajar. Okay, contohnya pengikut dalam ajaran taslim, mereka menganggap pengasas iaitu Haji Ahmad Matahari sebagai seorang rasul ataupun sebagai seorang yang maksum, maksudnya tidak mempunyai dosa. Perkara ini
merupakan satu perkara yang tidak wajar ataupun tidak rasional, kerana kita tidak boleh menganggap selain daripada Rasulullah seorang yang maksum. Kesan ajaran sesat kepada masyarakat. Yang pertama, menyebabkan keruntuhan institusi kekeluargaan. Ini bermaksud keretakan akan berlaku dalam kalangan ahli keluarga yang menganut ajaran sesat disebabkan wujudnya perbezaan akidah dan rasa curiga dalam kalangan mereka. Rasa curiga ni sudah semestinya akan berlaku disebabkan setiap ajaran sesat tu mempunyai amalan dan kepercayaan yang berbeza antara satu sama lain. Yang kedua, ajaran sesat juga turut menjejaskan perpaduan dan keharmonian hidup dalam masyarakat. Perpaduan tidak akan dicapai apabila wujudnya ajaran sesat dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan keganasan dalam kalangan masyarakat. Kesan ajaran sesat kepada negara. Yang pertama, negara menjadi mundur. Hal ini berlaku kerana penglibatan dalam ajaran sesat yang menjadikan seseorang itu menjadi tidak proaktif ataupun kegiatan ini hanya membuang masa sahaja. Yang kedua, menjejaskan prestasi ekonomi negara. Dan yang terakhir, menggugat kestabilan politik negara. Perkara ini akan menyebabkan negara terpaksa menghabiskan masa dan perbelanjaan semata-mata untuk mengekalkan prestasi ataupun mengekalkan kestabilan politik negara ke arah yang lebih baik. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang langkah-langkah bagi mengatasi ajaran sesat. Langkah mengatasi ajaran sesat. Yang pertama, penguatkuasaan undang-undang dari pihak berkuasa. Contohnya, pihak berkuasa boleh mengadakan rondaan ataupun pemantauan secara kerap di kawasan-kawasan yang dikenal pasti berlakunya kegiatan ajaran sesat. Yang kedua, bertanya sesuatu perkara kepada ahlinya, iaitu orang yang pakar dalam bidang tersebut. Maksudnya kat sini, sekiranya terdapat keraguan pada sesuatu perkara, maka individu tersebut hendaklah merujuk kepada pakar ataupun orang yang lebih mengetahuinya. Hal ini bagi mencari kebenaran mengenai sesuatu. Jelaslah, langkah-langkah ini dapat mengatasi seseorang itu daripada terjerumus ataupun terpengaruh dengan sebarang ajaran sesat dalam kehidupan seharian. Seterusnya saya akan menerangkan tentang langkah mengatasi ajaran sesat. Langkah yang pertama ialah kita haruslah melengkapkan diri dengan kefahaman Islam yang sebenar. Maksudnya kat sini, pengaruh ajaran sesat ini dapat ditangkis dengan pengetahuan dan kefahaman agama Islam yang mendalam melalui proses pembelajaran secara formal ataupun tidak formal. Hal ini menunjukkan bahawa seseorang manusia itu perlulah mempunyai tahap kefahaman mengenai Islam yang mendalam. Hal ini kerana tahap kefahaman Islam mendalam ini merupakan benteng untuk kita daripada terjerumus dengan ajaran-ajaran yang sesat di Malaysia. Seterusnya, seseorang Muslim hendaklah mendalami ilmu agama secara berkesan. Hal ini kerana pengetahuan Islam tanpa disandarkan dengan dalil yang sahih akan memudahkan seseorang terjerumus ke arah kesesatan. Ilmu agama ini juga penting kerana ilmu agama ini merupakan benteng keimanan umat Islam yang perlu sentiasa dipertingkatkan dan dipelajari dari semasa ke semasa. Melalui ilmu agama inilah yang akan dapat membantu umat Islam agar lebih berhati-hati dan terus berwaspada dalam menerima sesuatu ajaran dan fahaman baharu. Pada masa yang sama, melalui ilmu agama ini juga dapat memandu seseorang manusia itu agar sentiasa terdorong dengan ajaran-ajaran yang benar, iaitu ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Sekian itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Yang terakhir ialah penutup. Kesimpulannya, isu penyelewengan akidah dalam kehidupan saban hari semakin membimbangkan. Isu ini perlu ditangani dengan sebaiknya agar ianya tidak berleluasa serta mempengaruhi kehidupan masyarakat Islam kini. Perkara ini juga perlu dikenal pasti pada peringkat awal.
bagi memudahkan kegiatan pembanterasan isu ini dijalankan dengan mudah. Sebagai umat Islam, kita haruslah sentiasa berpaksikan kepada ajaran Islam yang sebenar agar tidak mudah terpengaruh dengan akidah yang menyeleweng seperti ajaran sesat. Okey, ini merupakan rujukan yang kami gunakan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.